Apa yang harus kita lindungi dan lebih utamakan daripada apa-apa pun ialah hidup. Kalau begitu, siapakah realiti dan sumber hidup? Kristus. Oleh itu, kita harus mengekalkan Kristus di dalam kita. Walaupun kita kehilangan benda lain, kita harus sentiasa mempunyai Kristus, yaitu hidup. Realiti hidup itu telah muncul dengan nama apa pada zaman Bapa? Bagaimana pula pada zaman Anak? Bagaimana pula pada zaman Roh Kudus? Kita tidak harus kehilangannya. Tuhan menyuruh kita agar jangan kehilangan hidup yang berharga ini, tetapi berpegang padanya sehingga Dia datang. Iblis memfitnah kita untuk mengambil hidup ini. Dia mengejek dan membuat kita ragu-ragu. Inilah cara hidup boleh diambil tanpa disedari. Oleh itu, Tuhan berkata, "Akulah hidup." Jadi, janganlah kamu kehilangannya, tetapi peganglah sampai aku datang lagi. Melalui ajaran dalam buku Yohanes bab 6, Tuhan memberi kita kebenaran yang membolehkan kita berpegang pada ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam siapa? Tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam siapa? Yesus tinggal di dalam orang yang mematuhi perjanjian baru dengan makan roti Paskah dan minum air anggur Paskah. Dia memerintahkan kita untuk mematuhi ini hingga akhir. Ada banyak perkara yang harus kita patuhi, tetapi kadangkala kita tidak tahu apa yang harus dipatuhi. Jangan melawan seperti peninju yang sembarangan memukul. Janganlah berlari seperti orang berlari tanpa tujuan. Di atas segalanya, peganglah kehidupan. Kalau begitu, siapakah kehidupan itu? Kristus. Apabila kita daging dan darah Kristus ada di dalam kita, Kristus hidup di dalam kita. Ada banyak cara untuk membuat Roh Kudus sentiasa tinggal di dalam kita. Kita berbuat apa yang berkenan kepada Kristus. Dengan memberitakan firman Tuhan di Samaria dan sampai ke hujung bumi, kita harus memberikan harapan, dorongan, dan impian kepada orang yang hidup tanpa harapan, agar mereka juga tahu, syurga akan menjadi milik kita pada masa depan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Firman Tuhan sangat berharga dan penting, kerana kita telah mengenal Tuhan, menyedari kerajaan syurga dan bertemu dengan Bapa dan Ibu melaluinya. Kita tidak harus hanya membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi juga mematuhinya dengan iman. Kita harus ingat bahawa inilah satu-satunya cara untuk berpegang pada mahkota kehidupan tanpa kehilangannya. Tidak kira betapa bernilainya perkara duniawi, perkara yang paling bernilai ialah kehidupan itu sendiri. Bapa Ahn Sang Hong dan Tuhan Ibu ialah kehidupan. Mereka memberi kita kehidupan dan membimbing kita ke kehidupan kekal. Saya meminta semua ahli keluarga syurgawi kita untuk tidak kehilangan iman kepada mereka. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.